Okey, sekarang ni kita nak sambung untuk getah asli. Okey, kita tengok dulu getah asli ni apa. Okey, susu getah asli ataupun latex lah kita panggil, didapati apabila batang pokok getah ditoreh. Okey, banyak menyumbang kepada peningkatan ekonomi negara. Okey, kalau awak nak tahu, getah asli ni selain daripada sawit, padi, dia juga adalah sumber ekonomi utama negara. Okey, kita tengok ciri-ciri untuk getah asli. Dia adalah kenyal, lembut, tak tahan haba, penebat elektrik yang baik dan tidak telap udara. Okey, ini getah asli. Okey, nampak getah scrub tu. Okey, ni semua pokok getah lah ni. Okay, next. Okay, kita nak tengok kesan asid kepada getah. Okay, ini saya dah pernah terang dah ni. Okay, saya explain dulu Okay, dalam latex terdapat molekul-molekul getah berbentuk rantai yang diselaputi oleh satu lapisan membran protein. Nampak ni, tengok gambar ni. Okay, ni molekul getah lah ni. Okay, dia getah scrub tu lah. Okay, kita ada membran protein dekat luar dia. Okey, kita tengok lagi. Okey, kita baca lagi. Terdapat cas-cas negatif yang mengelilingi permukaan luar membran tersebut. Nampak ni, ada cas negatif. Okey, kat sini pun ada lagi negatif. Okey, kan kita dah tahu negatif dengan negatif ni dia tak boleh duduk dekat. Dia akan menolak antara satu sama lain. Okey, kalau negatif dengan positif, yes, dia akan tertarik. Okey, sebab itulah hal ini menyebabkan molekul getah menolak antara satu sama lain. Maka latex kekal wujud dalam keadaan cecair. Okey, ini kalau kita tak buat apa-apa kat dia. Okey, apa jadi kalau kita tambah asid kepada molekul getah ni? Okey, kita tengok asid ditambahkan. Okey, kita baca dekat sini. Apabila asid ditambah, okey, dalam asid dia ada ion hidrogen. Okey, ion hidrogen ni nampak tak lambang tambah ni? Okey, bila ion hidrogen ni dia adalah bercas positif. Okey, daripada asid akan meneutralkan cas negatif pada membran protein. Okey, molekul-molekul akan berlanggar lah. Molekul-molekul getah ni akan berlanggar lah sebab dia tertarik antara satu sama lain. Okey, menyebabkan membran protein pecah. Okey, dia dah berlanggar, membran tu pecah. Okey, dan rantai polimer getah akan terkeluar dan membentuk gumpalan. Okey, ini membran yang pecah tu. Nampak ni, ni positif, ni datang daripada hidrogen lah, daripada asid tu. Okey, negatif ni memang ada dekat getah. Okey, nampak ni. Membran ni akan pecah, lepas tu rantai polimer getah akan bergumpal. Okey, kita tengok pula kesan alkali kepada getah. Okey, tadi kita dah campur asid kan, so dia jadi macam ni lah. Okey, dia ada ion positif tu. Okey, sekarang ni kita tambah alkali pula. Okey, kita baca dekat sini. Ion hidroksida, nampak ni, OH ni dia ada minus kan, dia ada negatif. Okey, akan meneutralkan ion hidrogen daripada asid. Okey, tanpa asid maksudnya selepas sahaja kita masukkan alkali tu, cas-cas negatif kekal pada membran protein dan molekul getah tetap akan menolak antara satu sama lain. Maksudnya dia tak jadi apa-apa lah. Okey, nampak ni, positif. Okey, kita tambah alkali, kita akan dapat negatif. Okey, maka molekul getah akan kekal dalam keadaan cecair. Itulah ceritanya. Okey, maksudnya kalau kita tambah asid tadi, kalau kita tambah asid dia akan bergumpal. Kalau kita tambah alkali, dia kekal jadi cecair. Okey, kita tengok sikit pemvulkanan getah. Okey, kita tengok dulu, saya cerita dulu Okey, sifat semula jadi getah asli adalah lembut dan tidak tahan haba. Okey, menyebabkan ianya tidak sesuai membuat bahan seperti tayar kenderaan. Okey, maksudnya kalau kita nak guna getah asli untuk buat tayar kereta ni, hancur lah. Okey, dalam kita baru je jalan, dia dah lembik dan mencair. Okey, sebab suhu Malaysia pun tinggi betul.
Okey, pemvulkanan. Okey, bila kita tak boleh nak gunakan getah asli ni untuk kita buat apa ni, tayar kereta ni, kita akan buat proses pemvulkanan dulu. Okey, pemvulkanan ni apa? Okey, proses pemanasan getah dengan sulfur. Okey, ini sulfur. Warna kuning ni. Ini sulfur. Okey, kita panaskan getah asli tu dengan sulfur. Atom-atom sulfur ditambah ke dalam molekul-molekul polimer getah asli yang berbentuk rantai. Getah yang diperoleh melalui proses ini disebut getah tervulkan. Okey, ini tayar kereta ni kita boleh panggil dia as getah tervulkan. Okey, itu cerita dia. Nampak ni? Ini polimer getah asli kan yang kita tengok tadi. Bila kita tambah sulfur, dia akan dia akan melekat dengan polimer getah asli. Okey, dia akan jadi lagi keras lah. Okey. Okey, ini adalah ciri-ciri getah tervulkan. Lebih keras dan lebih kenyal, dia tahan haba, tidak terlap terhadap cecair dan udara, tidak bertindak balas dengan asid atau alkali, tidak mudah teroksida di udara dan penebat elektrik yang baik. Okey, itu sahaja daripada saya. Terima kasih.